Alright guys, oke, jadi kita sambung, oke, tentang perluasan kuasa di tamadun India. Oke, jadi macam mana cara mereka meluaskan kuasa? Oke, pertama yaitu cara secara fizikal. Oke, yang kedua itu keagamaan. Oke, apa maksud perluasan kuasa secara fizikal? Oke, maksudnya mereka menguasai sebuah kerajaan itu, oke, melalui apa? Peperangan. Maksudnya mereka menguasailah dari segi politik ekonomi, oke, mereka mereka yang take over pemerintahan suatu tempat tuh. Jadi ke sebuah kerajaan, oke, yang satu kerajaan nih yang kalau dia kuat, dia menjajah kerajaan yang lain, menguasai kerajaan lain, dia mampu membentuk sebuah empire. Oke, itulah beza kerajaan dengan empire. Oke, kalau kerajaan satu ya kan, tapi bila satu kerajaan ini di bawahnya ada banyak kerajaan-kerajaan lain yang dikuasainya, jadi ia digelar sebagai apa? Empire. Oke, kalau satu kerajaan, rajanya gelar apa? Raja ya kan. Tapi bila dia raja kepada banyak kerajaan, ada empire-nya sendiri, digelar sebagai maharaja. Oke, jadi and then kita tengok macam mana cara perluasan kuasanya. Oke ya. Of course lah kalau mau buat perluasan kuasa secara fizikal ini mesti perang dan mesti banyak tentera kan. Tentera yang hebat-hebat kan. Oke, jadi kita tengok kalau dinasti macam mana nih? Okey, zaman dinasti Nanda, okey 345 hingga 320 tahun sebelum Masehi. Okey, lepas tu disambung pula dinasti Maurya 322 hingga 185 sebelum Masehi dan dinasti Gupta 320 Masehi. Ini selepas Masehi sudah. Yang tadi itu sebelum Masehi kan. Okey, 320 Masehi hingga 550 Masehi. Jadi ketiga-tiga dinasti ini, tiga zaman yang berbeza lah. Tiga dinasti berbeza dan tiga zaman yang berbeza. Jadi ketiga-tiganya menjalankan dasar perluasan kuasa secara fizikal. Maksudnya melalui peperangan lah. Contohnya macam dinasti Nanda. Dia punya tentera sampai 20 ribu orang cavalry. Betul, cavalry. Cavalry ini tentera berjalan kaki. And then 200 ribu infanteri. Bukan. Cavalry ini maksudnya tentera berkuda. Cavalry. Tentera berkuda. Cicak pun ketawa kan cikgu. Cavalry. Kalau infanteri berjalan kaki. Jadi 200 ribu berjalan kaki, 20 ribu naik kuda. Ah, Kesian lah yang jalan kaki ramai-ramai kan. And then 3 ribu tentera bergajah. Bah, gila. 3 ribu. Bayangkan gajah 3 ribu ekor. Di atasnya mungkin ada beberapa orang, 3 orang tentera. Ramai ya. Gajah 3 ribu. And then itu dia punya ini peta, tanah jajahan dinasti Nanda. And then zaman dinasti Maurya pula, ini Chandragupta Maurya dan juga Asoka. Zaman inilah hampir ke seluruh India nih. Kalau ikut peta sekarang, India, Pakistan semua nih kawasan dorang nih. Nepal nih pun dorang punya. Luas rumah tanah jajahan. Ini terutamanya apabila berlaku sampailah perang terakhir itu perang Kalinga. Ini zaman Asoka. Dorang telah berjaya menyebabkan perang tu menyebabkan 150 ribu orang anggaran lah yang mati dalam perang tu. Hilang harta benda dan 100 ribu lagi mati. 100 ribu mati. Standard lah kalau perang kan 100 ribu yang mati kan. 100 ribu ni macam mana ramainya? Stadium Shah Alam tu, stadium Bukit Jalil tu, penuh satu stadium. Begitulah 100 ribu ramainya. Tapi lepas perang Kalinga ni, ini panjang sejarahnya ni, perang Kalinga ni zaman Asoka. Asoka kan lepas habis perang tu kan sudah menang dia. Dia rasa macam tersentuh hatinya bilangnya. Dia rasa menyesal, rasa bersalah kan gara-gara perang tu ramai orang mati. Jadi sejak hari itu dia bertaubat. Dia menjadi tukar agama jadi agama Buddha. Dia mau sebarkan agama Buddha. Dia meluaskan kuasa melalui apa? Cara keagamaan. Alright. Jadi start dari situ tamadun India ni meluaskan kuasa dengan cara kedua iaitu keagamaan. Jadi keagamaan ni caranya dia bezalah, dia cara lebih lembut. Dia ni tiada istilah sempadan. Kau boleh pergi mana-mana negara pun untuk sebarkan agama. Jadi zaman dinasti Maurya dan ni terutamanya zaman Asoka ni terkenal lah. Sebab mereka menyebarkan agama Buddha sampai ke benua Eropah, sampai ke benua Asia. Alright, sampai ke Burma orang sebarkan agama Buddha. Jadi
Di bawah naungan Asoka nih, orang ada misi pengembangan agama Buddha, ada orang sebarkan sampai ke Tibet, ke Nepal, ke Alexandria, sampai Antioch, Bactria dan juga Burma, sampai ke Burma, Myanmar, Burma itu Myanmar, alright. Jadi dia punya misi ini diketahui oleh siapa nih ya? Ada nama dimension sini, Sona dan Uttara, itu orang bawahan, Asoka, and then kalau zaman Gupta pula, kalau zaman Gupta orang sebarkan apa agama Hindu pula. Orang fokus kepada agama Hindu. Jadi orang pun menekankan hal apa berkaitan dengan apa kebudayaan. Dan pemerintahnya pun berasaskan agama Hindu. Orang buat puisi, macam-macam lah. Orang buat. Lepas itu majukan perdagangan. Begitulah. Cara perluasan kuasa dalam tamadun India. Pertama melalui fizikal peperangan. Yang kedua melalui keagamaan, penyebaran agama. Alright. Settle tentang tamadun India. Terkenal dengan perluasan kuasa. Alright. Jadi itu saja. Lepas ini kita sambung pula 7.2 tamadun China. Alright. Selamat mengulang kaji.